بسم الله الرحمن الرحيم. ثانيا عن أبي هريرة قال دخل رجل المسجد فصلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم فرد عليه السلام وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع ففعل ذلك 3 مرات. قال فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني. قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم فعل ذلك في صلاتك كلها. رواه أحمد. هذا جملة ما ورد في صفة الصلاة من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله ونحن نفعل ذلك مع التمييز بين الفرائض والسنن. Kita baca malam ini sambungnya daripada minggu lepas, iaitu menunjuk dengan kaifiyatus salah, kaifiyat semaya. Dan kita apa ni cara penulisan, apa ni tuan kita ni lain lah dengan cara ulama-ulama lain tulis. Cara pendedahan kata sekarang, cara pendedahan tu lain sikit. Jadi dia sebutnya depan kita menunjuk dengan kaifiyat semaya. Semaya ni dia perlu sebagai seorang manusia, dia nak tunjuk sayang dia kepada Tuhan, nak tunjuk dia ni setuju dengan Tuhannya. Cara mana? Kalau kita manusia, sesama manusia, caranya kita bersalam, kita jabat tangan, kita ajak rukuk. Ini cara manusia nak baik dengan sesama manusia. Cara kita nak baik dengan Tuhan memanglah tak boleh nak bersalam dia, nak jabat tangan, nak jabat salam, nak jabat pun, nak jabat tangan dengan Tuhan memang tak boleh. Cara dia ni ialah sebagaimana hak Nabi buat sallallahu alaihi wasallam, iaitu sembahyang. Batu lagi sembahyang tu lagu mana pula? Nak buat lagu mana sembahyang ni? Tak ada atas dunia ni orang pandai mengenai dengan sembahyang lain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tu yang kita ni bawa hadis Nabi, 2 jenis hadis Nabi. Iaitu hadis hak jenis buah dan hadis hak jenis kata. Apa nama ni? Hak malam ni ialah hadis hak jenis kata. Jenis qauli orang panggil. Iaitu hadis malam ni satu cerita. Dakhala rajulun al-masjidah. Ceritanya satu orang jamaah itu masuk ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ni boleh jadi orang yang tak berapa biasa dengan Nabi dan tak berapa biasa dengan mengaji. Maka bila dia masuk ke masjid dan dia hati dia ikhlas molek dengan Tuhan, dia pun sembahyang lah. Sembahyang sebagaimana dia berasa betul. Dia tidak kira Nabi yang belah mana, Tok Guru yang belah mana, dia kira dia. Rasa dia nak sembahyang, dia sembahyang. Sudah sembahyang molek, sudah wisalam berapa, dia pergi jumpa Nabi. Betul dah Nabi ada dalam masjid sama. Mula-mula start dia bersalam ke Nabi. Nabi pun jawab salam dia, farada alaihi salam. Bila Nabi sudah jawab salam dia, Nabi kata gini. Kata kat pakcik, irja' fasalli fa innaka lam tusalli. Dia kata pakcik pergi sembahyang semula lah. Pakcik tak sembahyang lagi. Nabi tengok dia sembahyang dah. Start daripada takbir sampai bersalam, sudah bersalam, pergi jumpa Nabi. Nabi kata pakcik sembahyang mula. Pakcik tak sembahyang lagi. Kawan ni pun betul benar ada Tok Guru kata tak sembahyang lagi. Dia sembahyang pula. Raja'a fa fa'ala dhalik. Dia pergi sebab sembahyang pula. 3 kali tu main lagi tu. Sudah bersalam jumpa Nabi, Nabi kata pakcik sembahyang mula lah. Pakcik tak sembahyang lagi. Sudah dia sembahyang mari pula jumpa Nabi. Nabi kata pakcik sembahyang mula lah. Pakcik tak sembahyang lagi. 3 kali duk main lagu ni. Akhirnya kata-kata tu, wallazi ba'athaka bil haqqi ma uhsinu ghaira hadha. Dia kata demi Tuhan, ya kirimu ya Muhammad membawa agama yang sebenar. Aku nak ayat betul lah tadi. Aku tak erti dan lain pada lagu ni. Sekadar aku buat ni lah aku erti. Lebih pada tu, suruh berapa kali pun sekarang tu aku boleh buat tadi. Oleh itu fa'alim ni. Oleh itu aku minta tolong ajar lah tadi. Aku tak erti dan nak buat lagu lain. Tolonglah ajar aku. Lagu mana semaya. Nabi pun mulailah ajar. Ajar secara perbuatan. Kalau kita baca minggu lepas, ajar secara, apa ni? Kalau malam ni, ajar secara kata-kata. Gini. Jadi Nabi kata gini waktu. Iza kumta ila salati fakabir. Bila pakcik nak semaya, tuding dah hati, bola hati nak semaya, maka mula-mula tiganya takbir.
Allahu Akbar. Lepas itu, summa qra' ma tayassara ma'aka min al-Quran. Apa dah takbir itu baca lah. Kalau tak cik boleh baca Quran ni, baca betul mana, baca. Nabi tidak menentukan mana satu ayat qul huwallahu wa qul ya, kau ikutlah. Sekadar hak cik boleh baca Quran dalam sembahyang, kena baca. Sudah tu, tumarka. Hatta tatma'inna raki'an. Apa itu sudah soal dia baca Quran, baca rakaat. Rakaat tu dia kenal molek tepat molek. Rakaat sehingga tak cik berasa kenal molek dalam keadaan rakaat. Jangan rakaat tu bobo panggil beli orang kat pihak di kadang jalan. Jadi kadang pula bobo panggil betul agak nak pula ni. Jangan. Rakaat molek dia kenal orang yang dia ada sama ini. Sudah rakaat sul marfa' hatta ta'tadila qa'iman. Sudah rakaat molek baca di kadang. Betul. Tidak kita panggil. Tidak nak pedak molek belakang. Segala sendi, segala orang sarak. Tak balik duduk tepat dia. Sudah kami pemaknina dan tidak. Sudah tidak, sul masjud. Hatta tatma'inna sajda. Sudah tidak, sujud balik. Sujud. Sehingga sampai apa cik berasa. Pemaknina molek yang sujud. Bila sul marfa' hatta tatma'inna jalisan. Lepas pada sujud, benar. Kalau kita panggil Rabbul Fili. Ya dia ni, duduk Rabbul Fili. Duduk hingga sampai apa cik berasa kenal molek. Duduk. Lepas pada Rabbul Fili, sul masjud hatta tatma'inna sajda. Lepas tu cik sujud semula, dia berasa pemaknina molek sujud. ثم فعل ذلك في صلاتك كلها. Lepas pada sujud molek kat cik buat lagu tu lah dalam sembahyang dah. Jadi kita Nabi beri kursus cara qauli, cara ajar mulut untuk satu rakaat. Rakaat yang kedua, rakaat yang ketiga seperti wahyailah. Serupa contoh saya dah ajar kat cik rakaat yang pertama tadi lah. Ni hadis ni boleh. Hadis ni dalam kitab-kitab hadis terkenal dengan nama hadis al-musii fi salati. Terkenal dalam di kalangan orang mengaji hadis orang yang semaya tak cuma. Bagi alim ulama bagi tok guru yang mengaji hadis, kalau orang tanya dia tok guru hak mana orang hadis hak mengenai dengan orang semaya tak cuma, maksudnya hadis ni lah. Yang tidak duduk. Jadi itulah dua dalil yang dibawa oleh tuan kita ni bagaimana cara nak semaya. Dengan arti kalau kita semaya tak serupa dengan hak ni, maka itu semaya rekod kita sendiri. Tidak ada jaminan langsung bahawa semaya hak kita rekod ni diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mafhum riwayat waktu muda di Kairah. Waktu dekat Mesir orang. Dia bagi kita sini kalau sebut kata Mesir juga. Serba molek, serba panas, serba penuh. Pendek syurga lah orang Mesir. Jadi dia. Tapi riwayat ni untuk nak beritahu pada orang masyarakat kita bahawa bila tak mengaji walaupun Mesir walaupun Arab tak kena. Walaupun di Mekah sekalipun bila tak mengaji dia tak erti. Jadi amal ayat Mesir ni Mesir tanah. Ni Mesir tanah ada Mesir. Mesir tanah ada orang sekolah semua tutup. Kalau Mesir tanah Mesir sejuk orang tutup. Jadi masing-masing guru murid masing-masing bawa diri dah mengambil cuti sana sini. Jadi ambilnya dengan sebab baru-baru siapa tu tak pergi mana-mana lah tidur balik di Mesir wallah mana panas tu duduk Kairah juga. Jadi malam-malam biasa negeri panasnya orang naik kapal. Orang naik duduk tersutuh. Di bawah ni panas buat bom ke bawah naik kapal ni dah kecil sejuk. Jadi bila kita naik malam, duduk dah. Naklah ke bawah ni. Dekat mata kita pun bahasa jenis liar juga. Nak tengok dari rumah dia. Jangan mudah. Saja tak gitu. Tapi kalau kita tengok dah kita orang semaya. Tengok orang duduk semaya dalam rumah. Orang Tino semaya. Dia rokok di kabang. Lepas tu dia rokok di kabang. Lepas tu dia sujud puas-puas di kabang. Dia pergi dapur. Apa ada sujud dia pergi dapur. Lepas mari pula sujud pula. Bagi dia semaya tu. Ini ada belak, ini ada kaki yang apa, kau tidak semaya. Jadi, amba bila tengok batu tu, amba waktikan saja kata aku nak balik riak aku nak riak ke orang aku. Kalau tak ngaji, tak kira Arab, tak kira Mesir, tak kira apa, kata tu jahil. Itu masalah ibadat. Masalah ibadat yang jahil-jahil kita pun boleh kata korupsi belaka lah. Tetapi dia tak mengaji. Maka itu tak berarti lah. Sebab itulah semaya ni selain pada kita mengaji, kita diminta berjemaah. Kalau jemaah ni selain pada kira-kira pahala dia ni, jemaah ni juga mendedah kita pada perbuatan amal. Bila kita berjemaah ni tak lari dah. Kita kena tunggu orang depan. Boleh kan kita jemaah orang depan nak bulan, kita nak bulan. Kita tak boleh jadi gitu. Jemaah ni harus kita buat sekarang dengan tiga ni. Tok Imam kena buat, Tok Makmum tunggu. Jadi bila Tok Makmum tunggu, dah benar dia tunggu, zaman Tok Nenek lagi, terjaminlah semaya ni duduklah keadaan asli dia.
Kalau sekiranya semayang ni tidak bisa nak ke jemaah, mu semayang, mu aku semayang aku. Tak ada 10 tahun, tak ada 20 tahun pun jangan habis semayang. Mu semayang cara, mu aku semayang cara. Kenapa? Kan tidak diminta jemaah. Bila tidak diminta jemaah, maka buat sangat masing-masing. Tapi hikmah Allah Ta'ala nak jaga semayang supaya dia terpelihara juga zaman Nabi SAW sampai kiamat, maka dia diminta begitu. Dan orang nak jadi iman, orang yang kena besar bilang habang. Aki tu dia mukmin, dan zahir dia tu panggil alim amin. Orang yang alim, orang yang isi. Barulah dia boleh buat contoh. Ada orang belakang dia. Sebab itulah tu iman duduk depan. Dia pun dunia orang tua, dia pun tu iman orang tua. Belakang orang tuanya orang muda, belakang orang muda lagi budak-budak. Belakang budak-budak ni, orang tinggi pula. Orang tinggi. Supaya kedudukan semaya tu, dia tak perhatian terus, menerus sambung menjamu. Walaupun 10,000 tahun lagi nak kiamat pun, insyaAllah, haikal semaya, kedudukan semaya, kelakar semaya tu, dapat dijaga. Ini satu daripada hikmat, kenapa semaya diminta berjemaah kerana semaya ni pasal jenis buah. Begitu juga haji. Haji ni sebab dia ni pasal jenis buah, orang kedai Tuhan, orang tidak, tak ada haji sore. Dia jadi lama. Mu tengok aku tengok mu tengok aku tengok mu. Dan Nabi kita sebut dalam banyak-banyak rukun ni, sembahyang dengan haji. Sembahyang ni sallu kama ra'aitumuni usalli, meniki dengan haji khudhu anni manasikakum. Mu kena sembahyang supaya mu tengok aku sembahyang. Jangan buat pandang. Jadi apa sembahyang rokok 2 kali, kau sujud 3 kali, sujud apa geda pun tengok puyuk apa sekali mari pula ni bukan sembahyang hak Nabi. Yang satu daripada sebabnya ialah kerana orang tua di masjid dia tidak dimu'ah. Ini kelebihan negeri kita. Kelebihan negeri kita, walau belah mana jahil itu, kelebihan di negeri kita, orang Cina, dia orang jatuh pergi Balesah. Orang jatuh pergi Balesah, orang Cina pergi Balesah. Maka jahil-jahil orang Cina pun, tak cakap nak jahil juga, bila dia tengok, bila dia suruh tu email. Bila dia suruh sama tu email, Balesah dia pergi, surah dia pergi, maka dengan sebab dia suruh tu email sama-sama, sekali-sekali dia semayang di rumah pun, dia ingat kalau dia semayang Balesah sama-sama. Orang mesti tak ada. Sistem jemaah ni tak ada mesti. Orang Cina. Orang datang pergi ke Malaysia, orang datang pergi surah, orang Cina duduk rumah. Bila orang Cina duduk rumah, siapa yang tak ngaji pula, pasal molek. Cukup syarat jahil itu cukup jaga. Ngaji pun tengok orang pun dia habis. Ni dia tu. Jadi sebab tu bila timbul masalah semaya jemaah, orang tanya apa hukum orang Cina pergi jemaah? Apa hukum orang Cina jemaah? Hamba tidak berapa suka waktu bid kau yang mengatakan tidak wajib orang Cina jemaah. Kalau kita ada tidak wajib orang Cina jemaah. Tetapi dia mengerti kau akibat daripada orang Cina tak jemaah ni. Dia mahu duk tengok kapung duk selepong, kapung tak ada tengok negara lain. Tak boleh. Akibat dia begitu. Orang India tak jemaah. Orang Tuan. Orang datang cukup kuat jemaah. Tapi orang Tuan tak ada balesah. Tak ada surah yang bahasa orang Cina berderu balesah tak ada. Belah mana orang Cina India semaya di rumah dia, Allah Allah. Nama tak tengok. Tapi nak tengok dia orang Mesir dia. Nanti dia. Nama rasa orang Cina India tu dia kaki juga. Dan ngaji pun dekat sekolah ni, sekolah agama perempuan tak ada. Sekolah agama perempuan ni baru wujud dia Mesir setelah Allah Rahim Syekh Muhammad Syaltu mari melawat Indonesia. Akhir tahun 50-an. Syekh Syaltu, Syekhul Azhar mari melawat di Indonesia, dan dia tengok Indonesia ada sekolah agama Tuhan. Dia kata baru aku nak balik buat kata, maka dia balik buat. Dia balik buat ada masih sekolah untuk sekolah agama perempuan. Dan mulai daripada sekolah sekarang di Azhar ada sekolah perempuan agama, Kuliatul Banat, berapa nama sebutkan. Jadi sebab tu bila timbul masalah lah mana hukum orang Cina berjemaah, Allah tidak sebut sepatah pun hukum yang mengatakan tak boleh pergi jemaah. Allah tidak sebut. Kerana akibat daripada tak pergi jemaah, bahayanya banyak. Maka hamba pilih power yang mengatakan boleh orang Cina pergi jemaah dengan syarat jangan ada orang panggil mengah tengah jalan, jangan ada panggil besar tengah jalan, jangan. Biasa tutup rumah pakai kerana tutup aurat malat, jangan ada bedok, jangan ada baju, jangan ada bakai baung apa. Mari lillahi ta'ala. Hak lagu tu boleh jemaah. Kalau mari nak orang panggil nak tunjuk body, jangan. هذا جملة ما ورد في صفة الصلاة من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kita ni kata inilah cara kasar. Inilah cara kasar hadis yang datang mengenai sifat sembahyang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya kata dia tidak sebutlah dalam hadis tu hak mana hak wajib, hak mana hak sunat, saya tidak sebut. Tapi hari kita buat
Kita reti lah hak ni, hak wajib, hak sunat. Dan sikit lagi insyaAllah dia akan sebutlah berapa hak wajib, berapa sunat. Dan Nabi kita SAW, kalau kita perhati dalam cara dia bersyarah, cara dia mengajar, dia tidak berapa wayak sangat kepada orang dia, hak ni wajib, hak ni sunat. Dia semaya, dia baca, dia buat, dia baca. Begitu dia kata semaya sepatu lah. Hak mana hak wajib, hak mana sunat, dia tidak sebut. Contohnya bagi alim ulama kemudian dia perhati tengok hak mana hak Nabi buat hak semua, ni dia wajib. Hak mana hak Nabi tukar mari, ni kita kira sunat. Nah, gitu. Kenapa apa hikmat Nabi tidak wayak kau hak mana hak sunat, mana hak wajib? Jawabnya alim ulama jawabnya, bukan tujuan Nabi. Apa ni? Tujuan asal Nabi nak tahu manusia saya Tuhan. Itu tujuan asal. Dan bila kita mengajar agama, bila kita maju agama, kita tujuan pokoknya nak tahu manusia balik pada Allah. Dan balik pada Allah ni boleh berlaku ikut sunat pun manusia balik pada Allah juga, ikut wajib pun manusia balik pada Allah juga. Bahkan dia tidak wajib saja tidak buat sunat, manusia tidak sampai mana-mana. Dan sebelah sunat saja tak satunya wajib pun tak sampai mana-mana. Nak suruh siapa molek kita punya Tuhan, hak wajib secara paksa kita kena buat. Dan hak sunat, hak kita buat secara rela ni pun kita buat juga. Barulah orang panggil kita taqarrub ila Allah dan zulfa ila Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu hamba tak apa beri, jangan juga begitu. Hamba didikkan guru, hamba dia kata tak usah wayak lah hak mana wajib, hak mana sunat. Semua wayak barang ni Nabi buat. Barang ni Nabi suka. Dia buat lah. Tak usah wayak hak mana sunat, hak mana wajib. Kecuali kita mengajar pondok. Untuk kita nak wayakkan murid kita dengan secara detail, untuk secara ilmiah apa itu lain. Tapi depan masyarakat kita nak tahu. Kita juga kita mengajar, kita nak tahu orang supaya balik pada Allah. Ini cara lagu itu dengan sunat, dengan wajib, mau sebut berlaku. Habis itu kaitan. Saya masuk pula fara'idus salat. Fara'idus salat, perkara-perkara yang dikira fardu dalam sembahyang. Fardu ni bagi panggil perlu lah. Kalau kita panggil perlu ni bagian keperluan hidup. Keperluan itu makna silahnya keperluan. Tapi dengan sebab bab yang tak ada dalam bahasa Melayu, jadi bab saya dapat kalah. Perlu semaya. Benar-benar yang diperlukan kita buat dalam masa semayanya, berapa dia? Ada lissalati fara'idu wa arkan. Lissalati fara'idu wa arkan. Pada anak-anak kita mengaji Arab, dia tak boleh baca lissalati fara'idun wa arkanun. Wa arkanun, nun tu kena baca bagi dua. Tapi fara'idun nak baca bagi dua tak boleh. Itu kaedah bahasa Arab. Ada benda isteri yang boleh kita baca dengan bagi dua, dan ada isteri yang tak boleh baca. Walaupun bahasa isteri baca bagi dua, wa alamatu at-tanwin baca semua sekali. Tapi fara'idun dia panggil sirah muntahal jumu' dan sirah muntahal jumu'. Tidak boleh sekali-kali kita baca demi, kerana dia ni masuk dalam ismul ladzi la yansarif. Itu kaedah untuk anak-anak kita mengajar. Lis-salati fara'idu wa arkanin tatarakkabu minha haqiqatuha. Tuan kita ni kata semaya-semaya ni orang panggil apa, ada benda yang panggil fardu atau rukun, yang daripada fardu dan rukun inilah kelakon semaya itu jadi. Sebab kita kata wudhu, dia kata buat wudhu sebuah, ada benda rukun dan ada benda yang tidak menjadi rukun. Kalau rukun dalam wudhu seperti kata kat pian, apa datang nyamuk, tak betul kan? Ini hak rukun. Hak tidak rukun ni gapo-gapo gak serambi ke gapo, tak gitu kan? Itu sisi-sisi angin itu tak panggil rukun, betul itu panggil sunat-sunat mana. Jadi sebagaimana makan minum kita, rumah tangga kita, kain patah kita, gapo pun ada perlu, ada hak tidak perlu. Begitu juga semaya, ada hak perlu, ada hak tidak. Hatta idza takhallafa fardun minha la tatahaqqaq wa la yu'tad biha syar'an. Apa arti perdu? Perdu ni arti kalau so dia tak ada, maka tidak terjadi semaya, dia tidak diambil kira apa dari segi syar'i. Walaupun 10 minit ke semaya, tapi kalau tinggal so, sudah, maka keraka semaya sendiri itu jadi punuh jaminan di sini. Wahada bayan. Sekalian kata saya nak wayaklah, berapa dia perdu. Awalan an-niyatu. Nombor 1 sekali niat. Nah, cuba pula ni. Kerana niat ni benda yang menentukan di antara adat dengan ibadat. Niat ni satu benda, satu kesimpulan hati. Ya, buatan niat tu lah benda yang kita buat tu dapat dia beza di antara adat dengan ibadat.
Bila kita masuk niat dalam perbuatan kita, maka benda itu jadi ibadat. Dan kalau kita tidak masuk niat dalam ibadat kita, benda itu orang panggil adat asal. Apa dalil kita kena niat? Allah Ta'ala yaqulu liqaulillahi ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ini dalil niat. Yang kalau kita baca semisal lalu, Tuhan tidak sebut dalam ayat ni. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dalam surah lam yakun alladhina kafaru min al-kitab, ujung tengah-tengah tu ada wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Makna dia wa ma umiru illa liya'budu, tak ada apa pun yang disuruh manusia kecuali kita. Orang kata aku buat bini ramai nak boleh hidupmu, aku buat bumi untuk hidup, aku buat langit untuk teduh, aku buat udara untuk nyawa, aku buat suara air, aku buat ni. So yang aku nak padamu. Sekalanya. Iaitu supaya mu jadi hamba aku dengan ikhlas. Aku tak sayang mu jadi hamba syaitan, aku tak sayang mu jadi hamba orang, aku tak sayang mu gapo, aku nak mu semua ni jadi abdi aku. Tapi dengan ikhlas. Ikhlas ni dah niat. Ikhlas maknanya tasbih. Akhlasa yukhlasu maknanya tasbih. Bila tasbih hati ko, tasbih air gapo ko, kalau kita nak ambil barang bersih, segala satu salah, segala barang tak pakai, kita nak tahu. Itu yang panggil tasbih. Ikhlas diri itu maknanya tasbih. Bila mu sembahyang, mu kena tasbih. Bila mu puasa, mu kena tasbih. Bila mu sedekah, mu kena tasbih. Bila mu mengaji, mu kena tasbih. Bila mu mengajar, mu kena tasbih. Bila apa saja buat kerja mu kena tasbih. Tapi apa? Tapi jangan campur aku ni orang. Dia tentu benar mu buat ni kan aku seorang. Jangan terlibat dengan syaitan, jangan terlibat dengan orang, jangan terlibat si orang marah, si orang puji, tiga petangnya. Kau tergagak juga, aku tak sih. Aku tak sih, aku takut. Aku datik, orang datik, aku datik, nafsu datik. Aku tak sih. Aku ni bukan pihak nak makan ibadatmu. Aku nak bukti kamu ni benar-benar hamba aku. Hasil daripada mukhlisinan lah alim ulama waktu niat. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Ma nafi illa isbah. Kedah orang Arab cakap dalam Melayu pun kalau kita cakap bubuh nafi dan isbah, alfiah apa hasar. An-nafi wal isbat yufid al-hasr, kata orang Melayu balawak. Nafi dan isbat bila masuk dalam kata kita, tujuannya ialah nak hasar, nak betul. Sebab kata la ilaha illallah. La nafi illa isbat. Apa tujuan bawa nafi dan isbat? Tak ada Tuhan kecuali Allah. Ayat Allah tak ada. Tak ada dua kamu ke dunia yang besar, manusia puja, manusia semua, manusia juga lain pada Allah. Hal lain sebab puja sebagai jenis takut kali. Buat Nabi Muhammad, buat Nabi Titi. Nabi di sini. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin. Tak ada benar pun Tuhan kata ya tu nak suruh mu manusia, kata Allah. Itu supaya mu semua ya'budullaha mukhlishin, berabdi pada Allah mereka yang ikhlas. Kalau abdi saja tapi tidak ikhlas, saya tapi tidak ikhlas. Puasa tapi tidak ikhlas. Ngatik lah, zikir lah, mengaji lah, mengajar ya. Dia pesan takhluk, tapi tidak ikhlas. Aku tidak ingat. Sebab buat aku ngatik saja. Kering lupa saja. Akhirat kelak tu. Aku rayak kamu, mu mayat apa juga aku? Dia masuk syurga. Buat apa pada aku? Amang ngatik tu aja pesan pasti. Dia kata aku pun tahu mengatik. Negara aku pun tahu lekat aku perekut. Tapi aku tahu hati tu mengatik kimbalan. Dia wakil kiri 10 riyal, 5 riyal. Boleh. Misalnya Allah tidak sedang cari Allah. Apa semua ni? Sebab sengih-sengih tak sudah. Mengaku. Budak sengih-sengih. Ini dia. Dia tentu berabdi pada Allah dengan ikhlas. Ikhlas ni lah niat. Sebab tu niat ni tumpuan dia lillahi. Kita duduk saja kita bola hati kita. Tuhan aku nak semaya. Dan semaya aku ni kerana mu. Semaya aku kerana mu. Aku mengajar. Lalu ni mau duduk mengajar. Aku duduk mengaji cuma amu. Dia situ kita kerja kita dia lah. Orang maruh kau, orang puji kau. Loh, dia mau nak maruh. Loh, tapi bila kawan yakin balik ni betul, kawan buat. Kenapa? Kawan hamba abdi Tuhan. Kawan tidak hamba dia. Kalau dia mau juga, dia mau ugut belakang. Kawan tidak hamba dia, kawan hamba Tuhan. Sebab tu kawan tak boleh buat sport. Dia menuk, kawan kena buat sport Tuhan kawan ni. Ini dia sebenarnya. Sebagai kerja buat kita manusia, kalau nak pahala, kena masuk dan. Kena masuk niat. Niat ni tak ada makanan. Tak boleh panggil vitamin. Makanan yang tidak ada vitamin, makan kenyap busik sekali pun, muka hidup pucat. Tak sudah. Kenapa? Ada vitamin. So, ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى
فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه البخاري وقد تقدمت حقيقتها في الوضوء. Kata dia dalil niat dari segi ayatnya wa ma umiru betul mukhlisina tu hok pekan apa namanya niat. Dari segi hadisnya ialah hadis yang tadi masuk mudah innamal a'malu binniyat. Semua segala amalan manusia berkisarkan niat. Itu atas niat. Niat molek jadi molek, niat wudu jadi wudu. Contohnya satu orang hijrah. Jadi hadis ni dia sebut dari itu pada wudu. Waqad taqaddamat haqiqatuha fil wudu. Waktu dia wayak kita cerita ambil Ismail hari itu, tuan kita ni wayak dah. Dia ulangi balik tu untuk kita ingat. Zaman Nabi hari itu sallallahu alaihi wasallam orang banyak hijrah daripada Mekah ke Madinah. Orang yang tidak tauhid molek dengan Tuhan, bolak hati dia ikhlas dengan Tuhan. Dia rela tinggal rumah tangga, kampung ramai, anak bini, harta benda, sobak anak tinggal, berlaku kejamak perapat. Pergi ke Madinah. Kerana dia yakin dengan cara pergi bersama dengan Nabi di Madinah lah. Iman dia selamat, walaupun harta dia, dapat orang yang sama orang, walaupun berlaku semua sekali. Hijrah, kita tu wajib. Baik. Dalam ramai-ramai orang berhijrah ni, berhijrah, aku hijrah, ada seorang yang hijrah juga. Lipat pada hati juga. Rangguk bisnes pada lupa juga muka dia. Tapi orang tahu rahsia dia ni bukan turut Nabi, tapi turut orang Tina. Tunai dia pergi, maka dia pun tak sedap duduk di Mekah, katakan ni, pergi kata. Bila siapa dulu, orang tahu dia ni mari kita Tina, bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tu buat laporan Nabi, buat rekod. Ya Rasulullah, ada orang mari daripada Mekah ke Madinah, tapi bukan kerana perjuangan lah kata orang sekarang. Bukan kerana perjuangan, tapi kerana sesuatu yang bukan perjuangan. Maka Nabi pun ambil isu itu jadi tajuk ceramah. Nabi ceramah innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Maka mana-mana orang yang berhijrah kepada Allah dan Rasul, maka hijrah dia untuk Allah dan Rasul. Dan mana-mana orang berhijrah kerana dunia yang dia akan dapat ataupun kerana perempuan yang dia akan kahwin, maka hijrah dia setakat itu saja Nabi kata. Lelah ni pun para hadis ni merupakan satu hadis yang dikira taksi. Lelah, jadi nak wayaknya dunia ni akhirat ni bagai tunda. Kena gaya jadi akhirat, tak kena gaya jadi dunia. Bagai tunda. Hijrah ni hijrah, tidak bakar hijrah. Lambat hijrah, tinggal Mekah, tinggal rumah tangga, pergi ke Madinah. Jadi dia ni, Nabi tu hijrah, tinggal Umar tu hijrah, gua tu hijrah. Dia yang hijrah juga, dia ni. Tapi tinggal hijrah juga, tinggal rumah, tinggal kasar, tapi dia sedap, hati tak boleh. Maka letih saja. Panas saja. Apa saja. Hijrah dia boleh. Kalau dia hijrah kerana rutin, punya rutin lah. Akhirat dia dengan hayat. Allah Ta'ala di syurga ke berapa. Kenapa? Saya kata boleh hijrah. Dan boleh rutin lah. Bukan turut Nabi. Atau turut rutin. Tak lelah ni pun para hadis yang berani lah. Ya kita dah sebut sangat. Kita dan politik kita kata Islam. Tuan-tuan semua kita kena negara Islam. Dan semalam dia sebut negara Islam. Habis minyak kereta, habis masa. Nasib ada pasal-pasal. Kenapa? Niat lillahi ta'ala cantik. Dan lillahi ta'ala ni kalau bila kita bercakap ni, dia tak jadi nak buat-buat. Tak jadi nak buat anak-anak kita nak buat lillah, jadi lillah tak. Lillahi ta'ala nak suruh jadi mana? Cara nama mana? Quran sebuah. Quran sebuah tu tak ada wayak juga lain pada wayak pada manusia. Saya nak berabdi pada Allah, ini dah salah. Sebab aku ada wayak Al-Quran begini. Jangan boleh cakap lagi bila nak masjid. Sedap. Mudah bagi dia. Kalau saya selama dia dapat nombor. Kalau ni nak buat masjid, nak pergi Mekah, nak buat tu kan. Masa dia agak lillah lah tu. Dia lillah tak lihat capas, ikut sepak kaki, ikut jam tangan. Tak boleh. Dia ada cara dia bersendiri. Yang tu dia itu. Ada yang kata. Kemudian sekali dia nak sebutnya benda, kita amat nak sebut sama dia. Mana ni berakna dia begini. At-talaffuzu biha, melafaz dengan niat. Sebut niat dengan lidah, ni lagu mana benda. Usalli kau nawaitu sawma wadin kau nawaitu rafa'al hadasil akbar yang mana dunia kau bawa bila bilik mandi kau. Dapat dia benda ni, bawa atas lidah ni niat, tak dia. Qala Ibn Al-Qayyim fi kitabih Ighathatul Lahfan. An-niyatu hiya al-qasdu wal-'azmu 'ala asy-syai'. Dalam sebuah kitab nama Ighathatul Lahfan karangan Ibn Al-Qayyim,
Dalam tu dia sebut niat ni kata. Niat ni kata dia al-qasdu. Qasad. Wal azmu. Azam. Qasad dan azam ala syai'in untuk buat sekali. Itu kata niat. Wa mahalluha al-qalbu. Tempat azam di mana? Hati. Tempat qasad di mana? Hati. Jadi bila niat tu air punya qasad dan qasad tetap dia duduk di hati, maka la ta'alluqa laha bil lisan aslan. Tak ada hubungan langsung dengan lidah. Niat hidup dalam hati. Lidah tak ada, tak cukup tahu dengan lidah. Untuk bobel mari itu contoh untuk belajar pada orang yang tak tiga ke setengah. Bila orang tanya kita bilang mana nak niat semaya, kita kata bolak dalam hati bahawa semaya yang aku nak buat dia sebenarnya lillahi ta'ala. Iya benar. Tidaklah tiap-tiap kali kita nak semaya. Contoh dalam hati bila aku nak semaya dia lillahi ta'ala. Tak Allah. Cuba sebut. Kita nak sebut Allah. Sudah sebut begitu. Apa yang nak sebut juga kita nak semaya. Bobel. Sebutkan dia tak ada hubungan langsung dengan artinya. Dengan niat bersama. Walidzalika lam yunqal 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana niat tak ada hubungan dengan lidah. Bukan dia duk sayang dalam hati, maka tak ada siapa dia lupa, tak ada siapa dia bawa pada kita, ada pada Nabi sendiri semua. Nabi tak pernah bobel sama ada nak semaya, sama ada nak puasa, sama ada nak mani junub, sama ada berapa tak ada. Nabi buai kecil, Nabi buai besar. Duduk di tengok Nabi ada lakukan. Ada justice. Orang tengok dalam hadis ada Nabi. Tak kalau semaya, tak kutub Nabi semaya jadi sunnah hari-hari tiba-tiba tak ada saya wayak pada kita bahawa Nabi ada baca dan sebagai lahirkan niat dia. Ada kalau ambil air itu tak ada. Nak puasa tak ada bobel-bobel, nak mandi junub tak ada bobel-bobel, nak semaya tak ada bobel-bobel, menunjukkan niat hanya di hati. Dia lidah tak ada. Sampai dia waktu dia itu pasal kecil banyak timbul jadi masalah marah dia kita. Wayak tak boleh kalau wayak tak sokong hak dia buat sama kalah lagi. Ini menjadi susah hati kita. Kalau dia buat sama modal kalau kita ayat lagu lagi, tidaklah kata ya Allah kan. Tidaklah kata jangan mati. Dak kata malah lagi. Ini satu perangai tak boleh. Kalau kita duduk tangga ni siapa benda tak boleh ilmu kita. Itu akan agak kabur dengan ilmu. Tidak pernah dinukil daripada Nabi SAW wala anis sahabati, dia tidak juga pernah dinukil daripada sahabat siniyati menilainya lafzul supaya lapar pun bihalin sama sekali. Nabi daripada Nabi pun tak ada hadis yang menyebutkan Nabi sebut gapo dengan lidahnya. Dan sahabat Nabi selama-lama sahabat Nabi 10,000 100,000 pun ada seorang yang pun belakang dengannya bihalin langsung saja. Baik. وهذه العبارات التي أحدثت عند افتتاح الطهارة والصلاة قد جعلها الشيطان معتركا لأهل الوسواس. Kata dia ibarat ni disebut juga. Itu ibarat jana tu. Orang tu disebut, orang ni disebut. Lelaki tak tua, lelaki tak ni ada ibarat. Kataan ni. Mari. Ibarat allati uhdithat. Yang direka, yang dibuat. Inda iftitah taharah. Waktu nak ambil sembahyang. Orang baca kata ni. Nama kita pun. Nama itu wudu kata. Lillahi ta'ala bobel duk baca kita nak ambil sembahyang. Wassalati beti kalau sembahyang. Dia main usalli. Arja'alaha syaitan mu'tarakan li al-waswas. Kata dia perbuatan ni rekaan ni syaitan ambil keluar untuk jadi medan keluar bagi ahli waswas. Syaitan dia kata Allah sama nama keluar aku nak buat bala untuk ahli waswas yahdithuhum 'indaha. Syaitan sekat orang tu ketika dia menyebut tu wa yu'adzibuhum fiha dan nyeksa orang tu ketika tu. Orang bagi syaitan sekat orang lain masuk semaya baca dah ya duk usalli orang duk kata apa dia duk usalli wa yu'adzibuhum fiha sudah usalli tadi ya azab buat dia kini mukul di batangnya kuakai azab sengaja di azab oleh syaitan pada manusianya bahasa dia tidak tak boleh orang yang tidak belasan Nabi sendiri SAW semaya dengan kenyal ini duduk lillahi ta'ala duduk kenyal kita bola hati kita nak semaya kerana utama apa kita tak sekedar dengan segala senang hati dengan segala khusyuk Allah Akbar. Tapi kepada orang yang terlibat dengan perkataan di lidah, kata dia ja'alha syaitan mu'tarakan li al-waswas. Syaitan sudah jadikan dia medan peperangan bagi orang waswas. Yahdisuhum 'indaha, syaitan sekat dia di situ. Wa yu'adzibuhum fiha, sambil menimpakan azab yang diteruk.
Ada. Wa yutlahum fi talabi tasfiha, dan memaksa iaitu untuk mencari hak, untuk mencari betul. Mula-mula tak Allah, tak Allah. Jatuh dalam mula, tak kusalli. Sedang Allah. Sesuai nampak semaya. Sedangkan semaya ini merupakan nikmat dan rahmat dari Allah. Tak pasal-pasal begitu apa. Fatara ahadahum yukarriruha. Boleh tengok ada orang yang mengulangi. Salli. Wa yajhidu nafsahu fi talaffuzi. Dan memaksa diri dia sungguh-sungguh untuk belakang. Walaysat min as-salati fi syai'in. Sedangkan dia paksa dia sebut bertubuh ni sikit pun tak libatnya semaya. Walaysat min as-salati fi syai'in. Sedangkan perkataan itu lapar itu ibarat tu sikit pun tak masuk dalam semaya. Bukan semaya tak satu haknya semaya. Sebab tu dalam hak mengajar itu. Nabi tidak wayak kok ni. Makna niat. Niat wajib. Dia sunat dulu, bukan semaya je. Bukan semaya sekarang. Semaya, haji, puasa, berzikir, nafik. Cari cuci, semua kita diminta niat. Kalau nak suruh jadi bagai ibadat. Niat diri itu apa dia? Nabi tak pernah ajar kok ni. Afdal syai'i muqarinan bi ta'lihi tabghafu. Tak boleh lagi. Lebih daripada mulut Nabi, ta'rif dan definisi niat tadi. Apa tadi? Apa Nabi tak ajar kau ni? Tak ajar kau ni. Makna niat tak niat kan apa? Tiga sebab. Daripada tiga ni mesti berlaku. Sama ada Nabi tak ajar kau orang makna niat ni payah doa. Kalau aku ajar kau orang tak uti. Atau kopi Nabi susu ilmu. Allah raya aku boleh doa ni aku malah aku pakai satu sorry. Yang tiganya kih mudah doa. Jadi berarti kih payah doa, kih mudah doa, kih susu ilmu. Kalau niat ni Nabi tak raya kau orang kerana payah doa. Tak benar. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala waktu agama dari langit dia ukur darinya yang Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak paksa orang sekali malaikat. Allah Ta'ala tahu dah. Dia nak mesti boleh buat. Hak aku suruh pun dia boleh buat. Hak aku layan pun dia boleh tinggal. Tak ada satu benda hak Allah Ta'ala tahu jadi awal lagi bayar ni katakan suruh kalau tak boleh buat. Bila-bila tak boleh buat dia suruh juga. Tak ada. Hak dia layan tak ada. Hak dia tahu dah kalau aku layan kau tak boleh tinggal. Tiba-tiba dia layan juga. Tak ada. Tak dia layan dia tinggal dah orang boleh tinggal. Tak dia suruh dia tinggal dah orang boleh buat. Niat ni Nabi tidak wayak. Nak kata berapa tak wayak. Nak kata nak bayar ni payah doa. Maka tak boleh wayak payah doa. Kalau bayar ni payah doa, Allah Ta'ala tidak suruh jadi awal. Sebenarnya suruh kalau tak boleh buat. Kalau tak uti sana payah doa. Ataupun kerana Nabi dah susu ini. Kalau wayak tu nak susu misalnya. Boleh doa misalnya nak susu. Malah wayak tadi. Itu pun tak boleh juga. Kerana Nabi ini sifat dengan amanah. Tabligh apa ni amanah apa nak sabit dia ni sidi amanah apa ni oleh kerana Nabi ni sifatnya amanah mustahil Nabi tak wayak kita makna niat ni kerana nak suatu ilmu mustahil ya tak ya para hadis semua ya Nabi tak wayak makna niat ni kerana makna niat ni terlalu amat mudah oleh kerana bayar ni malah mudah doa tak wayak bayar reti maka wayak buat berarti orang jahil tu reti ni kenapa? Kerana orang tahu berlaku tak ada manusia ni waktu jadinya tidak niat tak ada semua orang buat dengan kasar semua orang buat dengan azan budak kecil orang tua kata wajib ada kata azan tak orang nidah hidup dengan malas dia pakai ambil lah picit ya. Kalau ada lagi ni tak boleh palas yang hidup dia habis picit putih bapak tak boleh palas kenapa dia buat dengan tidak niat dia nidah apa tu malas apa cerah alam muslim tak yang tercerai kenapa? Ada kosak ada azan dia nidah semua itu kalau boleh kita malam umur tahu bapa boleh dia berkata bapa tunggu dekat lelaki tak biasa dekat lelaki kenapa dia tak ada niat dia tak ada kosak tak tu lihat dia buat malu tak boleh pahala dia buat dosa tak ada dosa kenapa dia nidah semua itu sifat kata dia tak niat kacang tu bila kasih kasar ada ingat lagi punya baru niat bukan dia ini satu daripada masalah yang kita kena reti dan kita berani mengaku benda ni memang begitu semua. Tapi dah bayar ni berlaku jana-jana para hadis ni. Susahlah kita nak cukup ni susah. Dia kadang-kadang bertepik orang budak kecil nak buat daki berapa daki mati di telinga je. Daki mati cukup telinga, daki mati di keti. Kalau mau bahasa jauh dia kosong berjari lalai. Kan lama dia begitu. Begitu kan. Jadi kita kena reti naik kita terus balik lah. Masa balik orang tak sebab cari balik tak perlu balik kita. Benarnya begitu sungguh. Masalah niat duk di hati tidak perlu berlatah dengan itu.
Kalau dia ada lagi kitab, saya tanya dia, kitab ambil mana? Nah, ambil mana? Dia judi. Dia agama dia bukan sub kitab tak? Sub di mana? Kalau lagi kita beli satu kitab, apa umum kitab dia tu lagu tu, kitab ni lagu ni balas apa? Dia tu duduk ketua kitab. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu ketua kitab sah. Dia sendiri tu kitab. Nabi Muhammad sendiri tu kitab dia. Itu dia. Boleh. Niat dalam takbir ke sebelum takbir. Dia niat ni al-qasdu wal azmu. Qasad dan azam. Qasad dia lagi panggil nu. Tak dia ni. Azam ni kita panggil bola hati. Kita nak ni belum pada buat kau kena tengah buat sebagai ni. Agar tu ni. Agar ni kecok. Nak agar nak nyaku. Bila kita nak kecok, jawab dia nak nyaku. Bila dia tengah nyaku, agak tanya saya kerja apa? Agak tak kata dia cara nak nyaku. Agak tengah bila kita tengah nyaku, bila dia tanya, agak tak kata dia nak nyaku. Bila kita tengah nyaku tu. Kita jawab, nak tanya kisah. Kan dia ni? Dia tengah kecok, jawabnya nak nyaku. Bila dia tengah nyaku, nak tanya kisah. Itu dia. Bila tanya kisah, jawab tengah. Lagi tu dia. Duk tengah nyaku penjawab nak nyaku. Duk tengah tanda pisah penjawab nak tanda pisah. Ini lah kami tak pandai guna bahasa pendapat orang ni. Jadi bila semaya tak ada dah kita nak semaya dah tu. Semaya ni tak daripada Allah Akbar masuk semaya ni. Ada dah kita nak semaya ni semaya dah tu. Tak kira kita nak semaya. Kita nak takbir. Kita nak semaya tu nak ada semaya dah tu. Waktu kalau tekun tekun tak semaya dah. Tapi kalau kena caca tekun tak boleh lagi. Dia tak semaya lagi. Ya Allah, nak payah je. Jadi nak dilisik pada buah. Nak dilisik pada buah. Dia kecak, nak menyatu. Dia tengah menyatu, nak tanda kisah. Dia tengah tanda kisah, nak ingat. Dia jadi. Dia nak ingat, dia ada tu dulu. Ayat. Baru saya dia pun. Saya apa? Nak Nabi tak royak. Nabi menjawab sudah. Mudah benar. Orang mudah yang jadi payah tu buat kita. Kita memaya-mayakan. Lebih jadi payah lagi. Baik hak semaya, baik hak politik, baik hak bukan sebut kata Islam mudah lah. Politik Islam. Ada mudah. Maksud. Kita dah bumi mak tu. Langit mak tu. Kita bumi mak tu. Dan sebab mak ni kehatian apa yang kita nak macam saya kita. Tak malu dengan muka kita. Kalau Allah kita nak pandang-pandang kita. Kita orang kita nak pandang-pandang tak. Kita ke bumi langit bumi. Oh yang kita lagi tak buat apa. Tak ada benar curi politik Islam. Curi politik Islam ialah balik segala pulis segala tahun pada Allah Ta'ala. Baik ni kau kahwin. Sebab potuhan nak. Ni maya potuhan nak. Berpolitik potuhan nak tak lebih. Kalau tak buat potuhan nak. Kau ngelkak dia bakar dia dengan aku. Ya. Nanti kita baik. Kita mau semaya. Tapi buat lillahi ta'ala sokongan. Contohnya Nabi Muhammad. Hak mengaji. Hak praktikalnya Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu atas muka dunia ni tidak pernah tak ada dua kali. Buat dia berbeza-beza. Tak pernah tak ada dua kali. Yang pertama kita main langit, yang keduanya orang yang tak ada untuk nak belajar kita. Akhir zaman kita main langit Quran. Kalau tunggu bawah Nabi Muhammad. Dengan Nabi Muhammad kita main langitnya dah boleh Injil. Kalau tunggu bawahnya Nabi Isa. Dengan Nabi Isa kita main langit Taurat. Kalau tunggu bawahnya Nabi Isa. Bukan Isa. Tak pernah wujud di muka dunia ni kosong daripada dua kali. Benda main langit dengan orang bawah itu juga nanti nak praktikal. Itu dia itu. Baik. Yang kedua takbiratul ihram. Yang kedua takbir. Takbir ihram. Takbir hak mula-mula start dia panggil takbiratul ihram. Ahrama yuhrim mengharam ke benda. Ahrama makna mengharam. Bila takbir hak mula-mula start ni, ayat bila kita takbir, ayat kita mengharam ke atas diri kita buat benda yang selama ini halal aku. Maka ni halal tapi bila Allahu Akbar haram lagi. Kecek kira halal tapi bila Allah Akbar haram lagi. Fikir sana fikir sini halal bila Allah Akbar haram lagi. Ada apa lagi? Gaul sana gaul sini halal bila Allah Akbar haram lagi. Paling liang bila nak bayar halal bila Allah Akbar haram lagi.
Sebab tu lawan panggil takbir ni takbir mengharamkan. Dengan cara lagu tu kata Imam Ghazali, mu kena berasa bahawa bila mu Allah Akbar, mu sudah beralih daripada satu alam ke alam lain. Sebagaimana kita bila di rumah orang, tak boleh buat lain-lain rumah kita. Dari dia ni, di rumah orang kena duduk tak tahu malah kecek si rumah macam ini. Kenapa kita duduk rumah orang? Tidak seperti rumah kita nak makan, nak tidur, nak menyangga, nak pergi dapur, nak kerja, apa dia rumah kita. Tapi bila kita di rumah orang, kita pun kena reti duduk rumah orang. Mesti molek sikit, mawan sebagai rumah dapur. Habis juga bila semaya. Bila semaya, kita buat dah. So halal lama ni, so aku kata halal, itu bila pada muka Allah sebab. Lepas pada kata Allah sebab, aku kata haram aku. Lain pada mengaku, haram aku. Mengaku ya halal. Nak kata dapur, nak dapur, nak baca kan, boleh. Nak duduk, nak bangun, suruh aku aja, boleh. Lain pada tak boleh, haram. Itulah semaya dan sekali lagi haji. Haji ada ihram, pakai ihram. Tak gitu kan? Bila kita masak ihram, supaya kita kena ihram. Sama-sama sama kena halal belaka bila masak ihram, haram habis. Nak cukur, nak gaul, nak tidur dengan watino, nak gosok ni haram. Walaupun banyak cara lagi halal tu mujur dah tu. Tapi adalah benda-benda tertentu yang kita tahu belaka bila masak ihram ada benda-benda kat kuku ke belaka tak boleh. Jadi artinya kita kena berasa bahawa aku bila takbir semaya atau bila aku bila masak ihram, aku masuk dalam alam baru. Dia tidak boleh puasa alam sekali. 5 kali sehari Islam hidup dan terbiah dan latih manusia duduklah daripada satu alam ke alam lain. Mula-mula kita tengah mengajar berapa? Bila Allah Akbar, kita masuk dalam alam lain. Maka kita duduk kita terbiah jiwa kita 5 kali sehari sekuat dia. Harapnya bila kita mati, jumpa masuk inkarnasi pun tidaklah kita kejut sangat masuk inkarnasi. Bila kita masuk akal inkarnasi pun tidak kejut sangat. Kenapa? Kerana biasa dah kita laki diri kita daripada alam dunia ke alam salam. Kalau kita panggil alam tajalli ke alam zakwa, alam khusyuk, tawaduk, alam Tuhan, ke haziratul qudusi, kata-kata sahabat semua sekali. Maka dengan cara itu kita tidak gaya. Tubik dikubur di akhirat kalau orang lain, apa payah kita duduk tenang molek. Kenapa? Kerana kita mahu ada biasa. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali itu dia tidak bertakut, tidak bersaksi. Yang mana walinya? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ialah orang mukmin dan bertakwa. Bila kita mukmin dan bertakwa, tak lagi dah kita bertahan memenuhi. Kita cari lagi kita selesai. Takbir ihram. Di hadis Ali anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Miftahu salat at-tuhur وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم." Sayyidina Ali kata bahawa Nabi satu hari berceramah isyarah, kata dia anak kunci semaya ini suci, tahur, wa tahrimuha at-takbir, dan itu sekatkan beza di antara halal dengan haram ialah Allahu Akbar, wa tahliluha at-taslim, dan itu untuk beza di antara hak duduk dalam dan hak duduk luar ialah salam. Salam ini merupakan pintu tubik. Takbir merupakan pintu masuk. Bila kita takbir, kita buka kerek, itu masuk alam salam. Maka kita kena buat dengan lagu lain kerana kita sudah masuk dalam alam Tuhan yang ada maknanya. Tapi bila sudah tu, buka ada sekali lagi pintu untuk tubik. Buka pintu tubik. Bila pintu tubik ya, balik semula ke alam biasa, nak kecek, nak kira berapa. Iaitu setelah kita bersalam. Kita pergi ke maksar. Dari segi orang mengaji ilmu, hikmatul tashri', dia kira mujulah Allah Ta'ala ni letak salam dia menuju semaya. Kalau sekiranya salam ni tak ada, at-tahiyyatul mubarakah dia kata dia baca tidak bersalam. Kata dia ayah nak beli dengan orang kali doa at-tahiyyah molek-molek kali-kali kalau dia tak ada dia. Jadi dia ni kenapa? Kalau tak ada itu untuk publik, kenapa tak ada? Tapi Allah Ta'ala buat itu. Boleh kena buka pintu tubik. Kita tubik rakyat lah. Apa dia pintu tubiknya? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini buka pintu kena tubik. Keluar daripada alam kepada alam kesemayangan kepada alam keduniaan. 5 kali sehari kita ajari kita ke akhirat. Orang mana lagi nak bela di akhirat. 5 kali sehari berhidup dengan bersama tua, dengan konsep salawat, dengan bacaan, dengan apa semua sekali. Lebih lagi para hadirin semua, bila kita baca ayat Quran, kita kena reti. Maulah kesan tu ada. Kita wala dhalin amin, kita baca idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Atau kita baca alhaakumut takatsur, atau kita baca wailul likulli humazatin lumazah alladhi jama'a malan. Kita reti fasal idza zulzilat ya hakana. Bila kita baca kiamat,
Zuhur berkata baca izari, ingat ke kiamat. Asal tambah lagi izari, ingat ke kiamat pula. Manalah orang nak lupa kiamat. Bila orang diingat kiamat sok depan, maka pandai dia buat kesiapan, buat bekalan untuk siap untuk akhirat. Jika dia bakal gaji, jika dia peladan, jika dia nelayan, jika dia isuk guru tu, pandai dia proses barang-barang ni semua untuk jadi kebekalan di akhirat. Kenapa? Dia baca sama izar zulzilatul ardu zilzalaha. Bumi dia baca, bila bumi ni kocok, bukan tak kocok dan bentuk, hati oleh ability. Maka yakinlah dia bahawa bumi, dia basah sedap berpijak, orang basah pun masa kelak barang-barang yang akan jadi sebelum habilitasnya terjadi hati habis, dan segala bintang syaratu habis ke bawah datu habis. Jika manusia mesti akan jadi lemah nafsu dia untuk melakukan. Kalau dia baca pula wailul likulli humazah humazah lumazah alladhi jama'a malan wa 'adada yahsabu anna malahu akhadha. Ayat ini bila kita baca kita kira rupanya harta ni kau cari banyak, kau pun banyak, kau jadi bala kat situ. Kerana tu dia sadar sebuah kokoh pada orang cari harta pasuk kepada ulang. Saya satu dua lagi jadi dua ya. Dua satu dua yang lagi di pak ya. Nak dorak sok mu tak ada dah dia bagi tak ada dia tolak. Ni cari pasal. Saya kata kita ada sebelum apa dia manusia macam ni. Kalau dari segi politik akan kapitalis. Manusia kapitalis, manusia kira nak banyak harta, dia tak ada dah untuk berkata akhirat. Wailul likulli humazatil lumazah. Begitulah saya pada hari ini. Tiap-tiap ayat yang kita baca dalam semaya, bila kita tidak Tuhan itu banyak memberi kesan pada kita, membentuk pribadi kita menjadi orang rabbani. Rawahu Syafi'i wa Ahmad wa Abu Dawud wa Ibn Majah. Amba sengaja sebut-sebut gitu sebab surah dia takut berasa bahawa banyak lagi lah kalau setahun ni benda aku kena ngaji. Hati dia tuju. Setahun banyak lagi lah benda aku ngaji, kena ngaji. Hak selama kena aku duk bahasa banyak dah ilmu. Tak kena. Amba suruh bahasa lagu tu dan buat lagu mana. Itulah amba sebut benda lagi kita. InsyaAllah ada kesannya. وقال هذا أصح شيء في هذا الباب وأحسن والصحح الهاتم وابن السكن ولما ثبت من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله كما ورد في الحديثين المتقدمين. Kata dia takbiratul ihram ni wajib kita sebut merupakan rukun dia, fardu dia kerana pertama hadis ini Ali Sa'ni, yang keduanya kerana hak hadis kita baca dah tadi dan malam baru ni iaitu hak Nabi suruh orang kat takbir dan kawan tu pun bila semaya di Madinah depan orang tu pun Al-Asy'ariyah juga dia pun tak takbir juga. Menunjukkan takbir ni barang wajib sungguh. Kemudian takbir itu nak kata lagu mana? Wa yata'ayyanu lafzu Allahu akbar. Kata dia. Takbir sendiri tak ada pandai-pandai. Kena ada perkataan khusus. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam.